Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam biru warna, salam Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Alhamdulillah, apa khabar saudara-saudari, tuan-tuan dan puan di depan skrin masing-masing? Saya doakan saudara-saudari semua insya-Allah dipermudahkan urusan setiap masa. Saudara-saudari, mengikut kalender Universiti Utara Malaysia, sekarang adalah minggu yang ke-8. Jadi bila minggu ke-8 ni, satu minggu yang sangat sibuk kerana masing-masing sedang menyiapkan tugasan, ada yang sedang menduduki kuis dan tak lupa juga yang sedang menduduki peperiksaan pertengahan semester. Dan saya kira saya cukup berbangga pada hari ini saudari, tuan-tuan dan puan boleh bersama-sama dengan saya walaupun di sebalik kesibukan untuk mengikuti program di bawah Pusat Kecemerlangan dan Kepimpinan Pelajar Select Jabatan Hal Ehwal Pelajar Universiti Utara Malaysia di dalam satu program yang saya kira amat penting untuk semua, iaitu yang bertemakan makan gaji atau kerja sendiri, perspektif seorang freelancer. Yang kita bawakan khas daripada Bumi UM Sintok dengan tetamu jemputan kita dari ibu kota, seorang jejaka idaman Malaya, jejaka teruna, hari ini berpakaian serba biru, iaitu saudara Muhammad Daud bin Mat Din, yang merupakan graduan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan juga graduan daripada Durham University ketika menyambung pengajian di peringkat sarjana dalam Master of Arts Islamic Finance. Dan perkara yang saya perlu nyatakan di sini, ketika beliau menyambung pengajian di Durham University, beliau telah ditaja sepenuhnya oleh Kerajaan United Kingdom dalam beasiswa Chevening, okey. Dan beliau merupakan seorang peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Malaya dan pernah berkhidmat di Zaid Ibrahim Co, okey, sebagai seorang peguam di sana. Dan ketika zaman muda beliaunya, beliau merupakan former Malaysian Youth Representative to the Commonwealth dan former Malaysian Youth Representative to the ASEAN Youth Caucus, dan pernah menerima pelbagai jenis anugerah di persada negara. Seorang tokoh debat yang dikagumi dulu, kini, selamanya. Tahun 2006-2007 adalah puncak kejayaan beliau, mendapat pelbagai pengiktirafan naib Johan di peringkat pertandingan debat peringkat kebangsaan, dan juga pernah dinobatkan sebagai naib Johan pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu. Jangan main-main, kita bawa hari ni tetamu kita ni sungguh garang orangnya, ketika muda dululah. Sekarang ni saya tak pastilah bagaimana keadaan Daud. Baik, jadi itulah sepintas lalu perkenalan dengan tetamu jemputan kita pada hari ini. Jadi secara langsung sekarang ini di depan skrin anda, para penonton dan para pendengar, saudara Muhammad Daud Mat Din. Apa khabar Daud? Sihat? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, seronok tengok muka Daud ni. Tuan-tuan dan puan mati sekalian. Macam mana? Dengar dengan jelas. Dengar dengan jelas, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan mati sekalian, Daud ni sebenarnya adalah anak jati kelahiran Changlun. Tetapi jangan main-main. Kaki dia tu dah meneroboh, dah meneroka seluruh pelosok dunia. Dek kehebatan beliau tu. Jadi Daud, macam mana situasi di ibu kota sekarang setelah Majlis Keselamatan Negara memberikan kelulusan untuk merentas daerah, merentas negeri? Jadi macam mana keadaan di ibu kota? Sebelum PKPB ni ditamatkan, sebenarnya jalan raya dan pasar raya ni dah agak busy. Sekarang ni semakin busy lah rasanya. Cuma berdasarkan apa yang saya tahu, orang masih banyak kerja di rumah lah. Sebab nak mengelakkan kesesakan dekat dalam satu bangunan. Cuma nampak gayanya orang dah makin meriah di luar lah. Cuma kita tak tahu lah dia masih
Kalau yang kita lihat secara masyarakat, semua orang pakai SOP lah. Kebanyakannya akan pakai topi, kebanyakannya akan bawa hand sanitizer. So that's a good. Betul. Kita kena amalkan SOP yang ditetapkan kerajaan. Jadi Daud ada plan ke nak balik Kedah balik? Ya, hari Isnin ni saya akan balik Kedah. Oh, ada temu janji dengan orang teristimewa ke? Baik, Daud, saya ingat tanpa melengahkan masa lah, kita terus kepada meja perbincangan kita pada hari ini. Bicara berkaitan tentang makan gaji atau kerja sendiri, perspektif seorang freelancer. Jadi saya ingat mungkin Daud boleh kupaskan kepada rakan-rakan penonton dan pendengar, apakah frasa yang dimaksudkan dengan makan gaji, kemudian kerja sendiri sebagai seorang freelancer, dan juga mungkin Daud boleh kongsikan pengalaman Daud sendiri yang pernah bekerja makan gaji. Silakan Daud. Okay. Saya rasa benda sama ada nak makan gaji ataupun nak jadi freelancer ni bukanlah isu baru. Cuma benda ini akan sentiasa diajukan terutamanya oleh graduan lah. Hampir setiap tahun. Dan hampir setiap kali saya jumpa dengan graduan-graduan baru ataupun pelajar-pelajar baru, ini antara benda yang sering ditanyakan. Nak kerja makan gaji ataupun nak kerja freelancer. So kalau secara umumnya, kalau kita nak faham kerja makan gaji ni adalah orang yang mempunyai income yang tetap. Income tetap, dia kerja ada satu fixed employment, ada employment contract dengan ada majikan yang tetap, majikan yang khusus dan mendapat imbuhan ataupun bayaran bulanan secara tetap. Itu pemahaman asas kita tentang makan gaji lah. Cuma ada beberapa kelebihan ataupun beberapa kelainan untuk orang yang makan gaji. Contohnya, orang yang makan gaji ni dia ada beberapa insentif ataupun imbuhan yang diberikan oleh pihak majikan. Dia akan ada EPF yang jelas. Sometimes kalau kita kerja makan gaji ni, kita akan ada perlindungan perubatan ataupun kita akan ada benefit-benefit lain macam dapat berapa hari cuti, kita akan ada list-list yang kita layak untuk terima macam allowance perjalanan, allowance luar kawasan. Itu selalunya perkara-perkara biasa dalam yang akan diterima dan dinikmati oleh orang yang memilih untuk bekerja makan gaji. Tapi dia tak adalah satu apa kita cakap list yang khusus. Kalau kerja makan gaji mesti macam ni sebab akan ada juga majikan yang memilih untuk tak memberi sesetengah imbuhan. Nak cakap kedekut tadi kan macam ni kan, tapi ada yang kedekut lah. Jadi maksudnya kita tak boleh ada satu pemikiran bahawa saya nak kerja makan gaji sebab saya akan dapat 25 hari cuti. Tak. Sebab ada majikan yang akan bagi 21 hari, ada majikan bagi 14 hari. Maka ada majikan yang bagi mungkin 10 hari setahun cuti. Jadi yang kita faham adalah akan ada cuti. Tapi berapa banyak itu terpulang kepada majikan. Walaupun kita kerja makan gaji, masih lagi berbeza. Begitu juga dengan allowance. Ada allowance kalau syarikat pergi luar kawasan sehari dia bagi 500, ada bagi sehari 50. Jadi kita tengoklah itu just nak put a broad perspective tu bahawa benda itu terpulang kepada majikan. Ringkasnya kalau kerja makan gaji ini, bayaran kita, pendapatan kita dan juga insentif-insentif tertentu kesemuanya adalah di antara kita dan majikan. Kalau freelance ni nama dia tu memang pun sebenarnya menggambarkan juga freelance. Kita sebenarnya bekerja sendiri. Kita bekerja sendiri dengan yang bermaksud kita mempunyai satu servis yang khusus yang kita tawarkan kepada pasaran. Kita tidak terikat dengan mana-mana syarikat ataupun kalau mungkin kita boleh cakap bahawa kita sebenarnya ada syarikat sendiri tapi kita tak terikat dengan orang lain. Semua orang yang memberi income kepada kita itu adalah customers ataupun clients instead of majikan. Kalau kita makan gaji, yang memberi income kepada kita secara direct itu adalah majikan. Tetapi kalau freelance, yang memberi income secara direct kepada kita itu adalah customers ataupun client. Bila freelance ni, ada beberapa perkara lah yang kita perlu faham. Pertama, dia tak ada fixed income. You may have fixed income dalam certain cases. Contohnya katalah, you dapat kontrak untuk bagi certain services kepada certain client untuk 2 bulan ataupun 3 bulan ataupun setahun. Jadi perkara itu mungkin akan ada retainer, mungkin ada income. At the same time, kita akan ada komitmen dengan orang lain juga. So freelancer ini selalunya dia akan ada clientele ataupun client base yang lebih besar, ramai dia perlu serve lebih ramai orang.
untuk dapat income. Tapi ada juga dalam keadaan di mana freelance ni sebenarnya tak seramai di setengah pihak sahaja, tapi income dia okey. Jadi terpulang kepada arrangement kita. Cuma dari segi bila kita kerja freelance ni, perkara-perkara seperti EPF, sok-sok, insurans ataupun cuti, semuanya memang terpulang ke kita sendiri. Yalah takkan ada orang bayar PPF kita, so we must carum sendiri. Dari segi perlindungan takaful ataupun perubatan, tak ada coverage daripada company ataupun majikan, so we must have that personally. Dan juga cuti itu kita lah, kerana apapun freelance kan kita akan decide bila kita cuti dan berapa banyak cuti kita nak. Cuma saya nak highlight satu benda, kita selalu cerita makan gaji atau freelance. Sebenarnya sekarang ini terutamanya benda tu dah tak menjadi satu pilihan yang ultimatum, iaitu you must makan gaji ataupun you must do freelance. Sekarang ini especially orang dah mula buat dua kerja ataupun tiga. Ada orang yang memang makan gaji tapi pada masa yang sama dia jadi freelancer. Mungkin isu yang lebih tepat ataupun soalan yang lebih tepat yang kita nak tanya kepada diri kita adalah, kita nak makan gaji sepenuh masa ataupun kita nak jadi freelancer sepenuh masa. Betul. Saya rasa benda yang kita nak pertimbangkan. Tapi secara umumnya, that's what makan gaji is and that's what freelancing does. Jadi Dok, maknanya macam sebut tadi, kalau kata makan gaji tu kita dah ada allowance tertentu, cuti tertentu, gaji tertentu. Kalau freelance pula bergantung pada kita, terutamanya bergantung pada bayaran yang akan dibawa oleh klien atau customer. Jadi Daud, mungkin Daud boleh kongsikan sikitlah pengalaman Daud makan gaji dulu, ataupun masih lagi makan gaji ke sekarang kan? Saya ada peringkat pekerjaan yang berbeza-beza. Lepas saya keluar daripada UIA, saya join satu program di bawah Bank Negara namanya Financial Talent Financial Sector Talent Enrichment Program di bawah Bank Negara. Waktu tu dapat allowance, kita tak panggil gaji lah, kita panggil allowance. Allowance ini maksudnya you hanya dapat satu bayaran agak rendah, tetapi tak ada kelebihan-kelebihan lain macam cuti berbayar, tak ada EPF, tak ada apa-apa allowance lain. Dia hanyalah allowance secara hidup. Saya terlibat dalam program FTEP selama setahun di bawah Bank Negara. Dalam waktu tu adalah allowance. Cuma walaupun itu adalah allowance, pada waktu itu sebagai fresh graduate back then in 2007, dia adalah agak okey lah. 2001 I think ada dapat okey lah macam walaupun kita panggil dia allowance tu. Cuma allowance ini kita akan berada dalam satu keadaan yang kita perlu manage kita punya financial monthly financial commitment tu dengan sangat teliti, sebab kita tak ada benda lain. Dan kita perlu cari jalan untuk make sure kita ada sedikit saving, sebab kita tak ada EPF. Kita tak ada apa-apa, kita hanya ada allowance itu sahaja, dan allowance itu tidak banyak. Kemudian saya membuat latihan dalam kamar di Zaid Ibrahim & Co, Khidmat Rahman di Kuala Lumpur, yang sekarang tengah panas dalam isu saman menyamannya. Kita baca kes tu agak menarik. Saya akan komen benda tu kemudian, saya tak perlu komen. Cuma semasa saya membuat latihan dalam kamar, itu pun sebenarnya dia anggap allowance, dia bukanlah gaji penuh. Dan kemudian saya diterima masuk sebagai peguam dan saya bekerja sebagai peguam di Zaid Ibrahim. Ketika saya bekerja sebagai peguam di Zaid Ibrahim, itu adalah kerja makan gaji. I'm not orang yang macam akan dapat income berdasarkan jumlah file yang kita buat ataupun akan ada commission, tak ada. Dia gaji kita tetap, berapa banyak file yang kita kena buat pun kita hadap je. Kalau dia bagi 10 file, buat 10 file, dia bercampak 20 file, gaji kita tak akan berkurang dan tak akan bertambah. Jadi waktu itu apa yang saya boleh katakan, ada sedikit security ataupun rasa dia kurang risau sikit lah, kerana kita tahu bahawa hujung bulan kita akan dapat gaji, kita akan dapat bayaran. Bagi orang yang makan gaji ni, persoalan dia adalah sikit ke banyak, cukup ke tak cukup, itu je, tapi hujung bulan akan ada. Itu yang saya rasa lah. Saya rasa waktu tu agak okey, sebab sebagai orang yang baru keluar, baru start bekerja, kita
tak terlalu risau sangat kerana akhirnya kita akan ada bayaran hujung bulan. Ada sedikit rasa tenang lah di situ. Cuma kita akan lebih ambitious untuk fikir apa pekerjaan yang bagi gaji lebih banyak, itu saja. Bila saya pergi ke UK untuk buat master dan lepas saya balik dari UK, saya ditawarkan untuk masuk semula ke firm tersebut sebab semasa saya pergi belajar, saya berhenti, saya tendered my resignation. When I came back, they asked me to rejoin. Saya tak join waktu tu sebab saya rasa macam dia kita panggil post graduation syndrome kot. Lepas graduate kita berehat sekejap kononnya sebab selepas di UIA saya terus memasuki alam pekerjaan, sebaik saja saya graduate, so saya tak ada time saya break. So saya rasa macam waktu tu saya nak berehat sekejap, saya malas nak bekerja yang sangat terikat dengan orang. Bos akan cari all the time, kerja di law firm, even weekend they will call you sometime and you have things to do. So saya rasa okay, saya nak berehat, saya tak nak pergi ke pejabat macam dalam waktu yang ditetapkan, saya tak nak terlalu terikat. Bila saya fikir untuk saya nak berehat sekejap, soalan paling besar, jadi nak cari duit kat mana, nak makan apa? Itulah kan. Kakak nak berehat tapi life goes on, ada bil nak kena bayar, kita nak kena makan, Betul. kita ada benda lagi kita nak buat. So nak berehat tapi kita perlukan income. That's when saya mula fikir bahawa sebenarnya we can actually find opportunities untuk offer our services that can give us income. In fact, saya pernah buat benda ni waktu saya dekat UIA, iaitu saya pernah buat translation services. Translation services ini can be quite lucrative kalau kita tahu untuk nak market ourselves. So saya start buat translation services. At the same time, I know few people yang saya call dan saya offer untuk bagi what we call research services. So saya buat research untuk diorang dalam satu isu yang dia nak, dan saya bayar kita untuk the research that we do. Saya juga membuat beberapa perkara lain seperti menulis ucapan dan juga membuat penulisan yang diperlukan oleh klien. Waktu tu saya memang freelance. Saya fully freelance for about 1 year and a half. 1 year and a half, almost 2 years sebenarnya. Saya buat secara freelance. So waktu itu kehidupannya adalah tak ada caruman EPF waktu tu, memang caruman KWSP, tak ada istilah yang macam dan tak ada apa-apa entitlement lain lah, macam contohnya PKP tahun ataupun bila kita travel untuk buat services kita boleh claim. Kalau kita kerja makan gaji, kita travel, kita pergi untuk nak jumpa klien atau kita buat satu perkara, kita boleh claim, kita ada allowance. Waktu tu tak ada. So waktu tu saya rasa macam again I need to be very organized, sebab saya perlu tahu berapa income saya bulan ini, berapa banyak komitmen saya dan apa potential income yang ada. So kita kena project kita punya potential income. Kalau kita makan gaji, kita tak perlu project potential income kita sebab income kita memang dah fix. So tapi bila kita kerja freelance, kita perlu project potential income kita. So kita akan buat susun setiap bulan, apa duit yang, apa job yang akan masuk, apa yang belum kita charge klien, apa yang kita dah charge klien belum bayar. Itu saya rasa perbezaan paling besar untuk orang bekerja makan gaji dan freelance, iaitu you must manage your financial punya your income dan juga your potential income. Yang dari situ saya rasa macam that's the challenge lah. Sekarang ini apa yang saya buat adalah saya sekarang memang bekerja, I would say hybrid lah. Saya ada hybrid income saya dengan company dan saya ada freelance job. So sekarang ini nak panggil saya freelancer pun is betul sebab saya memang ada buat freelancer work. Nak cakap saya makan gaji pun is correct sebab saya memang ada a fixed stream of income. So I would say hybrid. Tapi kedua-duanya for me is interesting. Ada challenges yang tersendiri. Ada pro and cons dia, depend. Adakah sebenarnya masa Daud kata tadi tu sekarang ni hybrid kan? Daud sebut hybrid kan? Sebab kita dengar kontrak muamalat ni hybrid kontrak kan? Kerja pun sekarang dah hybrid jadi maknanya kita ada full time dan kita ada mungkin part time untuk freelance. Jadi adakah ni sebenarnya sekadar
ataupun nak menyahut balik seruan mantan menteri sebelum ni, di mana kita dan hari ni realitinya begitu kan. Hari ni realiti begitu, masing-masing mempunyai dua bidang pekerjaan sedemikian. Even semalam pun saya dapat WhatsApp daripada seorang pelajar saya yang dulu pernah menjalani praktikum di sini. Dia maklumkan bahawa dia kerja sepenuh masa, dalam masa sama juga dia kerja sambilan, mana dia ada dua pekerjaan. Jadi adakah itu faktor pendesak untuk seseorang terlibat dalam freelance ni? Dia tak terlalu mengejutkan lah kalau kita nak cakap bahawa ada orang yang memang terpaksa. So memang terpaksa buat 2 atau 3 kerja. So itu adalah perkara yang macam saya rasa itu bukan pilihan untuk mereka. Dia memang satu job tak cukup. Gaji saja tak cukup, terpaksa buat kerja-kerja lain. Ada orang buat freelance extra services, buat freelance servis-servis yang lain selain daripada makan gaji. Sebab tak cukup. Itu juga adalah satu kemungkinan, iaitu orang buat sebab tak cukup. Tapi pada saya membuat freelance ini ada beberapa sebab. Sebab paling utama saya rasa sebab kita ada peluang. Ada orang nak buat, dia memang lepas makan gaji dia nak buat kerja lain, tapi dia tak ada peluang tu. Dia tak ada skill, dia tak ada kenalan, dia tak ada resources, dia tak ada peluang. Jadi saya rasa salah satu sebabnya yang I'm very thankful for adalah saya ada peluang untuk buat benda tu, untuk cari income extra than my salary. Pertama sekali peluang. Kedua skill, saya rasa kita kena ada skill dan kemahiran. Kalau kita tak ada skill ataupun kemahiran, macam mana kita nak offer something extra kepada orang lain secara freelancer? Ini akan bring back kepada discussion kita nanti tentang what type of skill that a graduate should have. Sebab dalam kehidupan sekarang saya rasa macam degree tu if you ask me, I would say almost nothing dah sekarang ni. Orang dah tidak melihat degree itu sebagai segala-galanya. Jadi skill itu sangat penting lah. For me, if you want to go back kepada your question, kenapa saya buat freelance dan saya makan gaji, saya akan katakan bahawa sebab saya ada peluang. Saya ada peluang yang saya sangat bersyukur saya ada peluang untuk buat kedua-duanya. Dan yang paling penting, bila kita ada majikan yang faham dan tak kisah. Sebab kadang-kadang ada orang dia kerja makan gaji dan dia ada peluang untuk buat freelance, tetapi komitmen dan juga syarat ataupun rundingan dengan majikan itu menyebabkan dia terhalang. Memang ada majikan yang tak nak kita buat freelance dekat luar. Saya tak tahu, kalau contohnya kalau macam kita kerja dengan kerajaan, mungkin ada certain restrictions apa yang boleh kita buat di luar contohnya. Tapi di satu swasta pun sama. Apabila kita kerja dengan sesuatu majikan, dia akan ada syarat-syarat dia yang dia akan kenakan kepada kita tentang apa yang kita boleh buat di luar. Jadi kalau kita betul-betul ada skill dan kemahiran ataupun services yang memang totally unrelated dengan business company ataupun dengan, mungkin itu akan lebih mudah lah. Cuma kalau kita buat kerja yang sama untuk makan gaji dan freelance benda yang sama, mungkin sedikit susah, majikan tak akan benarkan. Tapi kalau saya tak ada masalah tu dan itu antara sebab kenapa saya continue untuk buat freelancing, sebab peluang. Kedua, of course lah, it's good if you can have extra income. It's always good. Kalau macam buat freelance, adalah extra income. It's good to have some security kan. Zaman sekarang, makan gaji pun, kalaupun kita makan gaji dan kita ada kerja tetap, dalam keadaan sekarang kerja kita pun dah tak secure. Sekarang ni jadi pilot, dulu orang semua nak jadi pilot kan, semua macam banyaknya gaji. Tapi sekarang itulah pekerjaan yang paling vulnerable dan paling banyak orang kena buang kerja, industry airline. In fact, I have friends in oil and gas industry saying that they are facing a very hard time. Banyak kena let off, kena tak ada kenaikan gaji, tak ada bonus, tak ada apa-apa dah. So sekarang ini, if we want to put things in perspective, tak ada pekerjaan yang secure. Jadi if you have freelance punya opportunity, then by all means do it. Itu yang saya buat lah. Baik, Daud, saya ada satu soalan cepu cemas. Bukan cepu emas, cepu cemas. Okay, sebelum saya ke soalan cepu cemas tu, saya nak ingatkan kepada para pendengar dan penonton, kepada mereka yang belum lagi like, tekan butang like kepada
Facebook Select, boleh berbuat demikian, dan follow, subscribe berita-berita yang akan kami bawakan daripada Select. Yang keduanya, untuk para pelajar yang sedang mencari mata merit, insya-Allah anda boleh tekan selepas pada ni dalam Google Docs yang telah kita sediakan untuk anda isi nama anda dan nama matrik. Manakala untuk staff, bagi QR code kita akan paparkan setelah tamat perbincangan kita nanti. Baik, Daud, soalan ini saya harap boleh jawab dengan ikhlas lah kalau boleh disclose kat semua orang kan. Jadi Daud kata tadi Daud pernah berkhidmat di Zaid Ibrahim Co. Dan semua orang tahu the largest legal firm in Malaysia is Zaid Ibrahim Co. Satu firma guaman yang sangat tersohor, terkenal. Pemiliknya dulu walaupun ada isu yang berkaitan tadi kan sama dengan pemilik orang yang membuat nama firma guaman tersebut, dan kita tahu dia punya payroll je pun bukan kaleng-kaleng lah bahasa sekarang kan. Jadi mungkin Daud boleh gambarkan berapa gaji yang Daud pernah terima berada satu firma guaman yang paling besar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pula dengan bayaran tertinggi yang pernah Daud terima ketika mana Daud ambil keputusan untuk buat freelance dalam tempoh 2 tahun tu. Kalau balik ngaji kan, kata ambil tempoh bertenang 2 tahun. Kalau kita flight, kita ambil flight travel around the world, bila kita balik Malaysia kita akan jadi jet lag kan, sebab pertukaran masa tu. Jadi dia seolah-olah macam Daud pun jet lag sebenarnya. Tapi dalam tempoh 2 tahun tu, berapakah amount yang tinggi yang pernah Daud dapat? Sebab kami tengok dalam Facebook, Daud ni merata pergi ni overseas kan, sekejap tengok di Kazakhstan kan, sekejap tengok di Spain kan, kita macam tanya ni, Daud ni kerja apa ni, hebat sangat ni. Jadi mungkin boleh disclose untuk bagi semangat pada rakan-rakan pendengar dan penonton bahawasanya tidak semestinya kita makan gaji, freelance pun boleh membawa kita ke tahap yang kita boleh capai benda yang kita nak capai. Dia sebenarnya kan, saya tak jawab soalan tu tapi saya nak bagi satu statement dulu lah. Berapa kita dapat itu sebenarnya is not the most important thing. Tapi yang the most important thing tu benda tu cukup atau tak untuk kita. Sebab saya ada kawan yang dapat gaji mungkin lebih daripada saya. In fact, ada yang memang gaji dia 5 hingga 10 ribu lebih banyak daripada kita. Tapi sentiasa tak cukup. Dia sentiasa macam kesempitan ataupun kekurangan. Ada orang yang memang gaji dia kita tengok macam gaji kau ni separuh gaji aku. In fact, kadang-kadang tak sampai separuh gaji aku, tapi kenapa dia sangat happy, dia hidup dengan cara yang sangat macam kita tengok macam lapang dan tenang. Jadi kalau statement rasmi saya kepada orang yang dengar, saya cakap berapa banyak dia dapat tu tak terlalu penting. Yang penting sama ada dia cukup atau tak. Cuma of course lebih banyak akan cukup. Tetapi sebenarnya saya sudah berada dalam satu keadaan di mana saya rasa bahawa berapa banyak dia dapat itu tak semestinya cukup untuk kita, sebab kita memang ambil pay cut sometimes. Bila saya balik, gaji saya di Zipo tu sebenarnya kalau secara kasarnya, kalau saya tak disclose sekalipun, waktu batch saya tu kita tahu bahawa dia akan bayaran tertinggi dalam firma guaman. Waktu saya chambering itu bayaran dia almost 3,000. Waktu tu memang tinggi lah untuk kita orang waktu tu. Sekarang lagi tinggi, sekarang lagi banyak. Saya rasa antara yang tertinggi. So kita akan dia sebenarnya kalau ikut nafsu kita ni, kita takkan kita dapat 3,000 je. Tapi bila kita tengok balik, itu adalah yang paling tinggi yang boleh kita dapat compare dengan orang lain yang tiba-tiba chambering cakap dapat 900 ataupun 1,200. Betul, setuju. So saya pernah ke mahkamah dan berjumpa dengan peguam yang sudah berpengalaman setahun ataupun 2 tahun. Bila kita pergi sebagai budak chambering, kita akan jumpa dia. Of course kita bukanlah sebab kita chambering, kita mesti akan hormat semua orang. Kita akan bertanya pengalaman sebagainya. Dia akan tanya, chambering dekat mana? So dia akan tanya, sekarang ni chambering firm bayar berapa? Bila saya cakap bayaran chambering saya di Zico waktu itu, saya masih ingat this one occasion, dia cakap bayaran chambering kamu lebih tinggi daripada gaji saya yang dah 2 tahun kerja. So saya macam
So macam kita pun diam je lah. Okay. Bagi saya itu adalah bayaran yang okey. Dan bila saya balik, tawaran saya untuk rejoin the firm adalah reasonable. I would say tawaran yang reasonable. Income, gaji yang ditawar pun kan tu agak tinggi, tetapi waktu tu saya macam malas. Dan macam saudara moderator kita cakap tadi lah, waktu tu jet lag kan, so macam kita hanya nak fikir nak stop sekejap. Dan bila kita stop, the first few months memang kita tak akan dapat income yang sebaik gaji yang kita terima. Saya tak nak bagi the wrong perception bahawa saya dapat gaji yang bagus tetapi saya buat freelance, saya dapat lebih banyak, kemudian saya tinggalkan kerja saya walaupun gaji saya bagus. Tak. That's not the case. Kalau that's the case for you, it's good. For me, waktu saya freelance, saya tak dapat banyak. Saya dapat cukup untuk saya hidup, tetapi saya happy. Saya rasa macam saya tak nak bekerja lagi pada masa tu. Bukan kerana saya memutuskan untuk tak nak bekerja makan je dah. Cuma waktu tu saya rasa sekejap balik nak relax dulu sebab lama tak jumpa family, tak jumpa kawan. So just nak take time sekejap. So kita buat freelance untuk nak sustain hidup kita. Tapi saya tak ada pun pemikiran ataupun plan untuk buat freelancer all the time. Saya memang akan mencari pekerjaan semula. So pada saya sebenarnya to expect buat freelancer akan dapat lebih banyak income compared kepada makan gaji is not is inaccurate lah. Sebab it can be situasi di mana you buat freelance, you memang akan dapat cukup-cukup, you akan ikat perut, akan ada masa dapat tinggi, akan ada masa akan ada zero income. Itu adalah reality and you have to understand that. Itu yang saya rasa pun. Ada masa kita akan ada income, ada masa kita tak ada income. Jadi to think that saya berhenti kerja makan gaji sebab saya dapat dengan income yang lebih banyak kerana freelance is inaccurate, number one. Number two, kalau you want to compare that you my travelling punya ni, itu sebenarnya pun tak tepat juga sebab macam ni. Kebanyakan travelling yang saya buat itu semasa saya di UK, waktu saya belajar. Jadi bila kita dah ada kat sana, dalam Kesatuan Eropah especially, you nak travel daripada satu negara ke satu negara sangat murah. Bukannya saya naik flight daripada KL ke Spain, and then saya naik flight dari KL ke France. Daripada London, you nak daripada UK, daripada Darwin, you nak pergi ke France ataupun ke Spain, dekat lah sebenarnya, dia murah lah. Sebab kita memang ada kat sana. Jadi dia taklah menggambarkan. Jangan terpedaya sangat dengan social media dan Instagram tu. It does not really reflect the reality accurately. Cuma berbalik kepada travelling tadi, saya rasa itu ada satu point yang penting. Bila kita kerja freelance, kita akan ada lebih masa untuk travel. Okay. That's why I think another reason kenapa saya boleh pergi travelling agak kerap dan lama. Sebab ada orang pergi travel, dia kena macam mungkin dia pergi travel itu sebenarnya dalam masa 2 minggu sahaja ataupun seminggu sahaja, dan itu pun susah nak dapat straight cuti seminggu bila kerja makan gaji. Saya boleh buat macam tu sebab saya kerja freelance. Itu adalah kelebihannya lah. You akan ada banyak masa untuk buat benda lain. Dan yang lebih menariknya adalah you ada masa yang lebih lama untuk pergi travel sebab you kerja freelance. Semasa travel itu pun kita masih boleh buat kerja. So, itu adalah benda yang menarik lah, yang pada rasa. Contohnya saya pernah buat kerja translation, saya pernah buat research work. So saya tak ada office, saya nak kena pergi 8 ke 9, jadi saya pergi travel. Waktu travel itu untuk orang lain adalah waktu cuti. Pada saya, dia mungkin jadi waktu cuti, dia juga mungkin jadi waktu bekerja. Okay, Daud, sorry to interject. Tadi sebut tadi tu ada masa untuk travel, tapi bukan kita buat freelance untuk travel kan? Dia dua benda berbeza kan? Bukan freelance untuk travel. It depends apa tujuan you nak kumpul duit lah. Ada je. Tapi ramai orang yang saya jumpa memang ada yang dia nak gaji dia adalah untuk kehidupan dia, keluarga dia, pada komitmen yang penting. Jadi untuk travel dia buat freelance, dia buat extra job, dia buat side income dengan berniaga, dengan buat freelance untuk dapatkan extra income, side income untuk pergi travel. Ada juga orang buat macam tu. I think at the end of the day, it's how you manage your finance. Your finance lah. Betul, Dok. Kita tengok sini dekat komen, kita ada seorang rakan kita, Kit Zai, dia tanya, dia kata, if want to achieve one goal makan gaji or bekerja sendiri, that able to achieve our goal much more better. Sorry. Again? Dia kata, if want
to achieve one's goal makan gaji or bekerja sendiri that able to achieve our goal much more better? Maknanya adakah goal tu yang penting? I would say yes, sebab sebenarnya it's what you want. Ada orang makan gaji sebab goal dia dan mentality dia tentang pekerjaan ini adalah security, stable income. So dia makan gaji akan jadi perkara yang okey. Ada orang bila dia rasa dah dapat masuk kerja makan gaji jadi permanent staff, that's the aim. Ada orang macam dia cuba nak menyertai perkhidmatan awam, masuk kerajaan, selepas beberapa tahun dia jadi kaki tangan tetap. Itu adalah aim dia. So dia dah rasa macam sedikit lapar. Itu adalah goal yang I would say okay, tak ada masalah dengan goal tersebut if you want that. Tapi dalam case tersebut, you kena tahulah apa yang you nak set, iaitu nak security. Ada orang yang dia nak kerja freelance ini sebab goal dia adalah one day I want to have a life yang mana I ada income tapi I'm not too tied down. I'm not too constrained to go anywhere dan I akan ada kebebasan. Kalau itu goal you, then freelance is a good choice for you. So I cannot impose on you what is actually or which one is the better choice, but I can see what I can say. What do you want? What do you want? Like from what I want. You want freedom with I wouldn't say unstable lah. With unfixed income, ataupun you want fixed income with security, with good medical coverage, tapi terikat sedikit, kena ikut rules dan juga syarat-syarat syarikat dan majikan. Okey, kedua-dua itu adalah pilihan yang baik untuk kita selagi mana dia boleh memberi kepuasan kepada kita. Baik, terima kasih. Ya. Cuma saya nak cakap bahawa sebenarnya sekarang ini dalam apa-apa pekerjaan yang kita pilih pun, kelemahan yang kita rasa kelemahan tersebut boleh kita fix. Contoh, kita akan rasa bahawa kerja freelance ini kelemahan dia adalah you tak akan ada medical coverage yang bagus macam you kerja makan gaji. Syarikat akan bagi medical coverage. Kalau kerja kerajaan, medical coverage even better. Tapi benda itu bukanlah masalah yang terlalu besar. Penyelesaian dia, ambillah takaful. Ambillah medical card. Selesailah. Betul? Setuju? Sebab tu Daud, saya ingat ada orang pernah kata tu. Dia kata kita nak kerja kerajaan ni bukan apa. Contohlah, kerja makan gaji lah. Dia bukan kerja kerajaan lah. Bahaya sikit sebut benda. Kerja makan gaji ni kenapa mudah, dia kata nanti nak apply loan. Tapi difikirkan balik, loan ni bukan kita nak apply setiap bulan. Kan? Logiknya lah, loan bukan kita nak apply setiap bulan. Kadang-kadang kita ambil loan ni hanya untuk contoh dia rumah saja, sekali saja, ambil kereta saja. Contoh-contoh begitulah yang menyatakan bahawa tidak semestinya bila kita katakan makan gaji itu adalah satu career yang paling baik di kalangan semua. Kan? Seperti mana yang telah Daud kupaskan tadi. Baik. Rakan pendengar dan rakan penonton sekalian, sekiranya anda ada sebarang soalan yang nak diajukan kepada rakan tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu saudara Muhammad Daud Mahdin, anda boleh terus ke ruangan komen dan nyatakan soalan-soalan yang ingin anda sampaikan kepada tetamu jemputan kita. Baik Daud, tadi kita dah kupas panjang dah tentang satu dimensi makan gaji, satu lagi dimensi kerja sendiri, freelance. Kan? Cuma saya tertanya-tanya jugalah sebab Daud ni ketika belajar dulu seorang yang memenangi banyak anugerah di peringkat kebangsaan. Di peringkat universiti tak usah kata apalah. Lagi banyak lah kan. Di peringkat kebangsaan dah menang semua lah pertandingan-pertandingan debat ni. Debat kefahaman Islam, cuma yang tu dapat nombor 2 tu. Betul ya Daud? Kan? First time. Okey, yang lain semua hampir semua Johan. Jadi soalan saya ialah, adakah dengan penglibatan Daud ketika di kampus satu ketika dahulu memberikan satu kelebihan untuk Daud terjebak ataupun terlibat dalam bidang freelance ni? Adakah itu satu kelebihan untuk terlibat dalam freelance, ataupun kalau kata dia tak ada achievement macam tu pun dia boleh terlibat juga?
Okay, ini adalah a good follow up question lah. Tadi saya cakap pasal skill. Saya rasa benda itu I must admit bahawa dia memang bagi great advantages kepada saya. Sebab bila masuk debat dan juga pertandingan-pertandingan dekat universiti ni, walaupun ada pencarah tak akan suka, ada pihak kita akan voting class, dia akan memberi beberapa perkara kepada kita. Pertama, bila kita masuk debat, kita akan belajar oratory skill, kita akan belajar advocacy skill, kita akan belajar kita punya communication skill. Itu dah satu benda dah yang tak semua orang akan ada sebab dia tak belajar apa tu dan dia tak expose. Dia mungkin hanya duduk dalam kelas atau pergi library dan belajar sendiri dia, dapat perfect tapi dia tak tahu macam mana nak cakap dengan orang. Itu akan ada kekurangan kat situ. Jadi bila belajar communication skill, itu communication skill is always an advantage. Tak kisahlah kita kerja apa pun, lagi mana kita berinteraksi dengan manusia, kita perlukan that. Kedua, research skill. Sebab kita mungkin yang akan jadi pelajar yang rajin ke kelas dan juga berdisiplin. Tetapi research skill adalah skill yang berbeza. You kena ada exposure, you kena ada latihan dan juga you kena ada pengetahuan macam mana untuk membuat penyelidikan yang baik. Sebab kita mungkin rajin buka semua buku tapi we may not find the answer. So sebab itu kemahiran membuat penyelidikan itu adalah another thing yang saya rasa memberikan kelebihan kepada saya apabila saya sertai debat. Itu dari segi benda yang kita nak dapat secara directly. Indirectly sebenarnya bila kita masuk banyak aktiviti ni, dia akan ajar kita untuk manage kita punya relationship dengan manusia. Macam saya cakap tadi, walaupun saya pergi berdebat mewakili UIA, we won trophies, dapat award, tak semua orang suka dan tak semua benda itu disokong sepenuhnya. Akan ada pencarah yang fikiran bahawa awak adalah pelajar bukannya debater. Jangan nak fokus kepada your core business, iaitu study and not extra curriculum. Ada yang tidak suka kalau kita content class, yang tak akan bagi kita reset test dan sebagainya. Itu adalah perkara yang cabaran-cabaran yang sebenarnya mematangkan kita. I wouldn't say benda itu adalah kelebihan, dia bukanlah kelebihan directly, tetapi dia boleh ditukar dan diterjemahkan menjadi perkara yang mematangkan kita. Contohnya, how would you then manage your time to make sure you dapat pergi debate, you dapat buat research, dapat latihan, pada masa yang sama you tak akan miss class, you tak akan miss exam dan you boleh perform dalam exam. Pada masa yang sama, macam mana you nak berhadapan dengan pensyarah ataupun instructor yang tak suka extra curriculum. Memang ada orang yang tak suka. Dia rasa macam belajar je lah. Hidup you kena belajar balik bilik, pergi kelas, masuk library, pergi exam, keluar. Itu saja. Ada orang yang berfikiran macam tu. Jadi benda itu menuntut kita untuk ada satu kemahiran menguruskan manusia. Benda itu bila kita bekerja, dia akan memberi kelebihan lah. Cuma saya rasa perkara itu adalah perkara yang general. Tahu macam mana nak buat research, macam mana nak ada communication skill yang bagus, macam mana nak manage people around us better, itu adalah benda yang general. Tetapi untuk jadi a good freelancer ataupun freelancer yang ada opportunity yang lebih baik, kita mesti ada skill yang boleh kita offer kepada orang. Sebab contohnya, ada orang yang mungkin pekerjaan dia dalam bidang yang sangat teknikal ataupun saintifik. Tapi freelance job dia ataupun freelance research dia adalah benda yang very artistic ataupun non-technical. Ada orang yang kerja dia adalah sales, freelance dia buat services macam food, cooking and everything. So benda itu adalah perkara yang macam menunjukkan bahawa ada extra skill itu lebih membantu you untuk menjadi freelance yang baik. Jadi macam dia kata tadi, bila dia terlibat di kampus, terlibat dalam debat, sudah pasti dia berkaitan tentang communication skills dan juga research skills. Sebab ketika tu nak buat ujahan kan, nak buat pembinaan kes, kita masuk dalam pertandingan. Jadi apakah jenis-jenis freelance yang Daud buat hasil daripada yang Daud dapat tu? Boleh kongsikan dengan rakan-rakan pendengar dan penonton tak? Sebab mungkin dia pun tertanya, freelance apa yang Daud buat hasil daripada skill-skill yang Daud ada tu? Antara benda yang saya buat adalah training. Saya buat training public speaking yang orang tapi saya tak buat benda tu secara komersial. Saya bukanlah
public speaking training provider. Ada orang dia akan membuat training, dia akan tunjuk, dia akan sell diri dia sebagai orang yang membuat training latihan, membuat perkhidmatan, memberikan latihan pengucapan awam. Tidak. Bagi saya akan ada a very close and specific crowd yang akan saya serve. Itu membuat latihan public speaking. Kedua adalah freelance untuk buat research. Memang banyak kerja-kerja membuat research di luar sana yang memerlukan external researcher ataupun part-time researcher. Itu adalah perkara. Dan kalau you aktif ataupun you rajin sikit, you akan boleh engage dengan banyak pihak yang akan memberi you peluang untuk membuat freelance dengan bayaran yang bagus. Especially if you get involved with universities, think tank. University may not pay you that much, but think tank, research center, kita banyak research center kan, kita boleh cari yang akan engage you untuk bagi servis research. Itu salah satu peluangnya. Selain daripada itu, saya banyak buat translation job juga. Translation ini adalah benda yang tak ada kena-mena dengan saya punya qualification. Jadi translation benda yang took extra skills and qualification yang saya boleh offer sebab saya ada that extra skill and qualification. So kalau kita buat translation, contohnya saya pernah buat translation services kepada law firm, kepada commercial bank, kepada syarikat-syarikat korporat global yang macam car distributors yang memerlukan website mereka ditranslate ataupun mereka memerlukan satu dokumen perniagaan dalam bahasa Inggeris diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, benda itu akan memberi pulangan yang baik. Tapi kena ada skill tu lah. Dan saya pernah dipanggil untuk memberi freelance services kepada satu conference antarabangsa sebab ada peserta tu daripada negara jiran yang bahasa Inggeris dia tidak terlalu baik, jadi dia lebih faham bahasa Melayu. Jadi dia minta untuk kita terjemahkan conference dalam bahasa Melayu, dan benda itu mempunyai bayaran yang sangat lumayan untuk 2 hari pekerjaan. Ini bukan rate tetap, ini contoh Untuk 2 hari pekerjaan ini mungkin akan dibayar sehingga RM10,000. Tetapi itu bergantung, dan benda itu bukanlah benda yang ada selalu. Benda itu setahun sekali. RM10,000 lah maknanya. Dia bergantung. Tapi dia bergantung sebab benda tu subjektif lah. Tak subjektif dan dia tidak tetap. Kedua, kalau macam for a job of, saya pernah dapat tawaran untuk buat translation services yang macam tu untuk RM10 dalam masa RM10,000 dalam masa 2 hari, tapi saya gunakan 2 orang ataupun mungkin 3 orang. Jadi benda itu sebenarnya bergantung lah macam mana kita nak manage it. Cuma the opportunities is out there dan you must have extra skill. Katakanlah ini kita nak bercerita tentang dalam konteks yang lebih besar. You tak nak jadi freelancer. You tak nak jadi freelancer pun. You memang nak makan gaji. Sekali pun you memang nak makan gaji dan memang dah very certain dengan apa yang you nak buat. To have extra skill is always good. Macam zaman sekarang lah. Dia memang nak jadi pilot. Dia nak jadi pilot. Dari kecil dia nak jadi pilot. Dia memang nak jadi pilot dan dia jadi pilot akhirnya. Tapi dalam keadaan sekarang, you can see that in this current situation, current world, tak ada satu skill set yang boleh kita katakan definitif ataupun absolute kepada you. It's always good for you to explore. Kalau nak ditanyakan kepada saya, what would be the skill that current graduate should have, yang kalau dia nak explore, katakan bagilah satu skill yang kita nak balik lepas ni, kita nak acquire. I would say learn more languages. Kalau you orang yang boleh cakap banyak bahasa, then benda itu secara asasnya dah membantu. Okey. Menarik tu. Cuma tadi saya tertarik tentang jadi translator tu. Do we need to undergo any course to become a certified translator, for example, ataupun kita kena bayar apa-apa badan ke untuk jadikan kita certified translator? Kalau dekat Malaysia ni kita akan selalunya refer kepada Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Itu memang di autoritinya lah, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Dia memang ada ada kursus macam mana nak menjadi penterjemah, dan kursus dia sebenarnya taklah mahal sangat pun, dalam 1,000 lebih ataupun mungkin 2,000 lebih.
untuk 10 session. Dan dia punya masa, dia punya cara. Sebab dia, kalau tak silap saya, berdasarkan apa yang saya tahu, you kena attend 10 session. Sama ada 10 session straight 2 minggu ataupun ada yang boleh ambil part time 7 minggu. Tapi terpulang bergantung kepada apa bentuk servis dia sekarang. Saya dah tak pasti apa bentuk servis dia sekarang. Tapi itu antaranya lah, iaitu pergi dapatkan qualification dengan institusi termahal. Sebab dengan qualification tu dia akan bagi you sijil. Sijil itu akan mengiktiraf bahawa you are a certified translator. Jadi sebenarnya satu lagi yang saya tertarik, bila dah Daud terlibat dengan banyak tolong buat terjemahan dan sebagainya, dalam CV Daud juga Daud kata Daud adalah speech writer kepada minister and member of parliament. Dan bila dah jadi speech writer dan dah jadi translator, cuma soalan yang tertanya-tanya fikiran saya, sebenarnya siapa yang bawa Daud ke arah tu? Siapa yang mendorong? Macam mana Daud positioning and marketing yourself so that everyone can know you? Tahu kata Daud ni ada expert dalam bahagian tu. Jadi mungkin pelajar pun dia nak tahu juga macam mana kita nak nak boleh terlibat dengan market-market yang high profile market ni. Bahasa mudah lah, high profile market. Ada ke rahsianya? Soalan tu betul. Tapi susah nak jawab sebab sebab dia bukanlah keadaannya di mana buat macam ni ini hasilnya. Tak. Bagi saya memang tak tahulah, kalau saya sentiasa percaya bahawa benda tu adalah rezeki. Benda tu memang sometimes beyond us. Ini personally lah yang saya rasa bahawa you cannot, kadang ada orang hari-hari promote diri dekat Facebook, rata-rata pun tak ada juga orang nak nampak. Kadang-kadang orang tak pernah promote diri dia tapi semua orang tahu dan dapat juga dia punya rezeki. So benda tu memang bergantung kepada rezeki dan peluang lah. Tetapi hanya kerana benda tu saya percaya bahawa dia adalah rezeki dan peluang, tak bermakna tak ada benda yang tak ada benda yang kita boleh buat. Kalau benda yang kita nak buat kalau tanya saya, saya rasa satu benda yang saya perasan berlaku adalah bila orang minta tolong kita tentang sesuatu perkara, you tolong dia. Kita tak tahu macam mana nanti benda itu akan lead to another opportunity. For example ini saya tak payah disclose too much tapi saya nak cerita tentang satu kejadian. Bila kita buat satu perkara tu extra length, masa saya bekerja sebelum ini, I think you will figure out later where saya banyak kerja nak buat. Saya rasa macam hari ni nak pergi office awal dan saya pergi sangat awal. Saya rasa tak apalah, malas nak kira, walaupun kita kerja makan gaji sepatutnya masuk pukul 9 balik pukul 5. Hari tu banyak kerja nak pergi awal sikit lah. So selepas subuh saya terus pergi. Saya sampai office pukul 7 rasanya, pukul 7 waktu sebab which is sangat awal kan. Apa yang berlaku waktu itu adalah bila saya sampai office dalam keadaan yang sangat awal, tak ada orang, berlaku satu kejadian di mana big boss ataupun the biggest boss of the company terstuck kat luar, tak boleh masuk office. So I was there. Jeng. Macam drama, macam filem kan. So saya pun jumpa dia dan saya tag untuk masuk, bawa dia masuk. So benda itu kita nampak bahawa we just want to give extra kepada our work. Kita just nak bagi the best dan kita nak ambil extra effort dalam tanggungjawab yang diberikan kepada kita, tapi dia akan lead kepada opportunity lain. Apa yang saya nak cerita daripada kejadian itu adalah then you get to know the chairman, then dia notice you bahawa benda tu bukannya kita pergi position ke kita hari-hari lalu kat dia chairman, kita pergi post kat Facebook ke tak, tapi dia nampak kita masuk office awal waktu tu kejadian tu. Jadi my point is try to give extra to every work that you do. Kenapa penting untuk you bagi extra? Sebenarnya saya ada prepare argument kenapa kita perlu bagi extra sebelum, sebab semalam bila saya fikirkan, kalau you tanya saya nasihat, saya rasa kena bagi extra kepada apa yang kita buat ni, dia ada banyak kelebihan. Pertama, kalau orang bagi job, kita buat dengan bersungguh-sungguh, kita akan tahu akhirnya kita suka atau tak job tu. Betul. Tapi give extra. Sebab ada orang, contohnya pelajar undang-undang, waktu kita belajar, kita akan rasa, saya banyak berjumpa orang yang waktu belajar dia kata, aku nanti nak jadi corporate lawyer. Macam best. Corporate lawyer kot. Macam gila. Bila dia keluar, dia kata, boring gila sektor ini. Ada orang, aku nak jadi criminal lawyer. Memang awesome.
Really? wah, masuk TV, glamour, macam dia argue dengan apa pendakwa raya paling hebat. Kita masuk, dia tak suka. Benda itu, suka atau tak suka kita terhadap sesuatu perkara itu hanya akan kita dapat bila kita buat satu perkara itu dengan bersungguh-sungguh. Ada benda yang kita dah buat bersungguh-sungguh dah. Aku dah cuba untuk nak faham benda ni, aku dah bagi my best, tapi tak kena dengan jiwa. Rasa tak best. Itu adalah kelebihan dia, you akan dapat bila you buat satu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. You akan dapat tahu akhirnya, you boleh nilai, you suka atau tak sesuatu perkara. Ini adalah benda yang besar sebenarnya bila kita bekerja. Kita boleh tahu kita suka tak. Itu satu. Kedua, bila kita buat sesuatu pekerjaan itu dengan bersungguh-sungguh dan kita ada extra effort, dia akan push kita untuk jadi kreatif. Dia akan push kita untuk give more dan cari more. Dia macam orang bagi satu assignment, cari 3 sebab kenapa keputusan ini mesti begini. You give more, you cari 6, you cari 7. So, bila you cari 6, you cari 7, you akan dapat benda-benda baru. You akan explore new thing. So you tak akan orang bagi, dah lah kita ni kadang-kadang orang bagi 3 kerja, kita buat 2. 2 tu pula 5 pun. Sebab itu kita kena, bila orang bagi 3, cuba bagi 7. Sebab tolak tak apa, yang penting kita extra effort tu ada. Extra effort itu akan lead you to new opportunity. Yang ketiga, kalau orang bagi satu pekerjaan yang you do extra, dia akan give you 2 things, iaitu trust daripada majikan ataupun orang yang bagi you sesuatu perkara, you akan dapat kepercayaan dia. Kedua, you akan dapat respect dia. Dia orang, bos akan cakap ataupun pihak yang berhadapan dengan kita akan cakap, gini kita minta 2 sebab dia bagi 4. So dia akan ada sedikit respect kat kita. Dan dia akan ada kepercayaan, dia ni boleh dipercayai. Sebab you minta 2, dia akan cuba bagi you 4. To build that trust and to build that respect is hard. But it is doable by working hard, by taking extra initiative and give more. Itu saya rasa benda yang dahulunya saya rasa macam sangatlah theoretical, script textbook yang macam orang cakap. Tapi sebenarnya bila kita bekerja, kita akan nampak benda tu memang it happens, dan benda tu yang sangat lacking dengan generasi hari ini. Sebab saya boleh dikatakan after 13 years of graduation, baru sedar, benda 13 tahun saya graduate. After 13 years of graduation and in the workforce, saya pernah berada pada kedudukan di mana saya menilai orang yang di bawah saya. Okay. Jadi bila kita menilai orang baik di bawah ni, kita boleh nampak lah cara dan attitude mereka terhadap pekerjaan. Minta satu benda, dia bagi satu je. Satu itu pun yang cukup je, tak lebih tak kurang, cukup je. Ada orang yang macam kita minta satu, dia bagi sangat lebih. Bila bagi lebih ni, dia ada beberapa sebab. Sama ada dia memang rajin, dia memang pandai, ataupun dia rasa macam point dia tak cukup kuat, dia perlu ada backup. Untuk ada backup ataupun bagi extra tu bukannya kerana you tak bagus. Ada orang akan cakap, kenapa nak kena bagi banyak-banyak? I know my point is good, 2 is enough. Why should I give more? To have backup sebenarnya, to help you, kalau benda tu tak diterima, kan kita dah ada benda lain nak backup kan. To have backup is always good in your work. Itulah dari itu yang perlu dibuat, yang kita kena try to give our best in everything that we do. Benda itu akan lead to other opportunity. Cuma kalau soalan you adalah kita tak nak lah benda yang lead to other opportunity, kita nak benda yang lebih direct. Macam mana kita nak market diri kita? I would say you guna social media lah. Kalau you nak market yourself, then go all out. Sekarang ada LinkedIn, dekat LinkedIn itu akan link you kepada banyak opportunity. Ada orang guna Facebook, ada guna Instagram. Cuma social media ini is a tool that you must use it wisely. Benda itu can be a good thing for you, can be a bad thing for you. If you want to market yourself, if you want to explore opportunities, and if you want to be linked to people that can give you opportunities, do it wisely. Okay, menarik Daud. Sebelum rakan-rakan yang ada, rakan pendengar, rakan penonton yang ada ni, sekiranya ada sebarang soalan, anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen dan saya akan sampaikan soalan anda kepada panel jemputan kita. Sedar ataupun tidak, kita dah menghampiri, sudah sampai 1 jam kita bersiaran secara langsung pada tengah hari ini.
bersama dengan tetamu jemputan kita iaitu saudara Muhammad Daud Maddin yang kini bertugas di Bait Al-Amanah. Jadi ada sebab tu saya sebut tu Daud. Sebelum kita tinggalkan sesi kita pada hari ini, saya ada satu lagi soalan. Tapi sebelum saya sampai ke soalan terakhir tu, bolehkah Daud cerita sikitlah sebab satu benda yang unik, nama pun Bait Al-Amanah. Dan saya pun dimaklumkan ada seorang pelajar UM pun bekerja di sini, di Bait Al-Amanah, belajar daripada ijazah falsafah undang-undang dan perniagaan BPLB yang bekerja bersama dengan orang-orang hebat di sana. Mungkin Daud boleh ceritakan sikit fungsi Bait Al-Amanah. Mungkin ada rakan-rakan pelajar yang sekarang ni final year, final sem, kod kan, sama ada nak buat internship di Bait Al-Amanah maupun terus bekerja di sana. Silakan Daud. Alright. Ni boleh promo lah ni. Promo lah ni. Dia macam ni, pada tahun 2015, 5 years back, saya mendapat peluang untuk berkhidmat dengan Menteri Besar Johor waktu tu, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Datuk Seri Khalid Nordin ni ada satu apa kita cakap lah, dia ada satu perangai lah kot, kita panggil perangai lah. Dia ada satu perangai di mana dia nak dengar opinion yang honest. Dia walaupun ahli politik, dia tak nak kita pergi dan bagi tahu benda tu yang mengampu ataupun benda yang macam dia nak dengar. Dia nak dengar benda yang betul sekalipun benda itu benda yang tak sedap untuk didengar. Saya pula ada satu perangai bahawa saya tak pandai nak mengampu. So kalau benda tu dia rasa tak betul, kita cakap je lah. Dia tak terima, dia terima, nasib dia lah. So, kedua-dua personalities ataupun perangai ini ada satu common interest, iaitu to hear the truth and to tell the truth. So maka kami pun membuat satu kumpulan dan satu pasukan yang dinamakan Bait Al-Amanah ataupun House of Trust. Fungsi House of Trust ini adalah untuk membuat kajian, membuat penyelidikan, memikirkan strategi dan juga memikirkan konten yang tidak bersifat politikal, yang tidak mempunyai bias kepada mana-mana pihak untuk dipertimbangkan oleh ahli politik. Pada masa itu, Menteri Besar Johor Datuk Seri Khalid Nordin. Jadi kita buatlah Bait Al-Amanah ini. Bahasa mudahnya, pengenalan mudah kepada Bait Al-Amanah ini, dia adalah think tank lah. Dia adalah think tank yang membuat kerja-kerja politik. Cuma dari bermula dari 2015 tu banyak benda yang kita buat. Kita buat report, kita buat survey, kita buat engagement, kita buat talk, kita buat macam-macam penyelidikan. Sampai sekarang ini, what I can say, kita memang dah sebenarnya develop ourselves untuk menjadi sebuah think tank yang memfokuskan kepada isu-isu demokrasi, isu politik, dan kita juga venture out kepada isu-isu yang bersifat ekonomi, yang bersifat kepentingan awam. Kita ada banyak involved dengan few partners locally dan internationally. Kita ada kerjasama dengan parti politik dari China, dari Indonesia. Kita ada kerjasama dengan think tank dari Malaysia, dari Malaysia, dengan universiti-universiti dari Singapura. Semua itu adalah apa yang kita buat sekarang, iaitu kita membuat penyelidikan, kita membuat kajian tentang isu-isu demokrasi, isu-isu politik dan perkara-perkara yang kita rasa menyentuh kepentingan awam. Contohnya, kita akan buat analisis tentang bajet. Kita akan buat analisis tentang prestasi kerajaan. Kita akan membuat analisis perlu atau tidak, atau wajar atau tidak dasar kerajaan yang menyekat sepenuhnya pekerja asing. Itu adalah apa yang kita buat. Dan seperti yang saudara mentionkan, memang kita akan ambil intern. Kita dah ada intern dari banyak universiti lah. Kita ada especially daripada UIA dan juga daripada UUM. Dari UUM kita memang pernah dapat student, saudari Nazihah yang bekerja dengan kita, yang sekarang ni bekerja di tempat yang lebih baik. Kita bagi peluang kepada pelajar-pelajar ini untuk expose dengan policy making punya proses. Dan kita tak tetapkan apakah qualification yang dia ada.
Itu adalah benda yang saya highlightkan qualification ni penting sebab kebanyakan orang yang apply dengan kita akan bertanya apa qualification yang penting ataupun apa bentuk graduate yang kita nak untuk sertai baik amanah. Saya kata tak ada. Memang tak ada. Sebab kita mahukan orang yang ada keupayaan untuk membuat penyelidikan dan keupayaan untuk berfikir. Apa sahaja qualificationnya kita tak kisah. Di amanah kita pernah ada pelajar jurusan undang-undang yang membuat internship di syarikat fashion. Kita pernah ada dan kita pernah ada student daripada UUM juga. Tapi saya rasa ini batch yang lebih awal daripada Naziah yang pernah belajar dengan kita yang membuat internship di Thailand. Jadi ini adalah perempuan. Jadi personality itu penting. Bila you nak join amanah ni, apa yang kita nak tengok adalah you punya skill. Ada kita punya qualification profile untuk pasukan kita sangat berbeza, sangat pelbagai. Macam saya jurusan undang-undang, ada ekonomis, ada mathematician, ada sains politik, ada macam Nasihah sebelum ini ada bachelor in philosophy, business and law, ada English studies, kita pernah ada yang macam-macam qualification yang sebenarnya you tengok kenapa dia ada human resource, ada management. Orang akan tanya apa kriteria yang kita cari. Saya rasa it's not on your degree, it's you personally. So you must have that package and you must have that skill yang convincekan kita bahawa anda adalah seorang individu yang kalau kita bagi assignment, you know how to deal with it. So saya nak ambil opportunity ni nak invite lah student-student UM yang dengar sekarang ni, yang ada dengan kita untuk come and do your internship with us, work with us later. Tapi to have engagement with us, you are always welcome. Datanglah untuk nak ataupun contact kita untuk tahu dengan lebih lanjut. You can go to our website, you can see the email address there, you can boleh send email, you can boleh tanya soalan, kita akan cuba jawab dengan sebaik mungkin. Kita juga ada Facebook, Bait Al-Amanah punya official Facebook. Kalau tanya dekat situ senang support, dia macam chatting kan, nanti adalah orang yang akan menjawab soalan-soalan anda tu. Kira bahasa mudah duk kata ni, boleh PM tepi lah. Siapa nak PM tepi. Siapa nak internship, siapa nak buat training, siapa nak buat latihan industri, boleh PM tepi tu. Baik Daud, soalan yang terakhir sebelum kita tangguh kita punya pertemuan kita pada hari ini. Apakah nasihat Daud kepada rakan-rakan pelajar yang ada dalam kita punya live kita pada hari ini dalam membuat pilihan untuk menentukan, ibarat macam nak buat timbang tara lah, sama ada kita nak pilih untuk makan gaji ataupun kita nak freelance, mana kedua-duanya full time, ataupun kita jadi hybrid macam Daud sekarang ni. Dia makan gaji juga, boleh katakan makan gaji, dan juga sama-sama boleh freelance. Yang terakhir Daud, silakan. 3 perkara saya nak anda ingat. Satu, you always have option. Jangan jadi orang yang rasa stuck dengan kerjaan, saya dah makan gaji dan saya tak boleh nak move lagi dah. And that's it, my life is like this, I'm gonna die with it. No, jangan dramatik. You always have option. You rasa tak suka makan gaji, nak buat freelance. You tak suka freelance, you can always go back to makan gaji. You have option, number 1. Number 2, ini nak buat freelance tapi dah lama kerja makan gaji, macam dah terlalu lambat. No, it's never too late to start anything. Kalau saya dah buat freelance 15 tahun, takkan saya nak makan gaji? No, it's never too late to do something. You always have the chance. It's always the right time to do something. Be bold and go with it. Sekalipun saya cakap yang kedua ini, be bold dan go with it, kena ada yang ketiga. Dia beza antara orang yang berani mengambil risiko dengan bodoh. You kena understand it. There's a difference between being bold or risk taker and being stupid. Maksudnya, kalau nak ambil risiko, nak buat sesuatu perkara, you mesti ada calculated risk. You mesti assess the calculated move. You jangan buat benda tu hanya macam, aku nak buat freelance, hari ni nak resign, berhenti, tinggal semua kerja, nak buat freelance. Tapi tak tahu nak buat apa, tak tahu macam mana nak approach, tak tahu apa nak offer, itu bukan berani, itu bodoh. So jadi, mesti ingat 3 perkara ni. You have options, it's never too late to start anything. But understand that there's a difference between taking risks and being stupid.
Okey. Terima kasih banyak Daud atas perkongsian pada hari ini. Saya ingat cukup banyak mutiara indah yang telah dilontarkan kepada kita semua. Walaupun berada di ibu kota dan kami berada di Sintok, saya lah di Sintok, rakan-rakan pelajar semuanya berada di kampung halaman masing-masing yang sedang menjalani pengajian secara dalam talian yang disampaikan oleh para pensyarah masing-masing, dan sekarang kita berada dalam kita boleh katakan minggu yang ke-8 di UUM, dan masih lagi berbaki lebih kurang 6 minggu lagi untuk mereka menamatkan pengajian bagi semester ini, dan mereka dapat luangkan masa bersama-sama dengan kita pada hari ini, alhamdulillah. Dan kalau boleh saya rangkumkan perbincangan kita pada hari ini, di mana Daud telah sebutkan tadi kepada kita bahawa segalanya terpulang kepada kita. Kalau kita tengok makan gaji tadi pun kadang-kadang orang nak makan gaji sebab nak security, kan? Tapi kalau orang yang dia buat freelance ni, kadang-kadang dia buat kerana dia nakkan peluang, dia nakkan extra income, seperti yang dia katakan tadi. Dan Daud juga ada menyimpulkan kepada kita semua bahawa para pelajar yang sedang menonton pada hari ini dan mendengar live kita pada hari ini, anda perlu memanfaatkan kemahiran yang anda ada. So kalau mereka yang terlibat dalam bidang debat, gunakan communication skills dan juga research skills untuk dimanfaatkan untuk dari sudut freelance. Dan mungkin boleh start dah kan? Boleh start dah kan? Waktu belajar pun dah boleh kan kan? Yes, you should. Dalam waktu belajar ni pun dah boleh mula dah. Maknanya sekarang ni kalau kita dah, sekarang ni contoh dalam pusat kecemerlangan dan kebinaan pelajar Select UM, kita menitik beratkan kemahiran menulis di kalangan para pelajar. Sebab itu kita ada lebih kurang 40 orang sehingga saat ini 40 orang yang telah menulis dan diterbitkan di dalam akhbar, di dalam majalah, di dalam buletin yang semuanya ada ISSN number. Nak sebut betul gelap dia. ISSN number, maknanya dia referee publication. Yang semuanya sekarang ni pelajar-pelajar telah hadam dan telah manfaatkan sebaik mungkin, dan mungkin ini adalah soft skills yang boleh dimanfaatkan bila mana kita nak mengejar freelance suatu hari nanti. Dan saya juga tertarik dengan apa yang telah Daud pesankan kepada kita semua tadi, bahawa walau bagaimana keadaan sekalipun, bila mana kita diberikan satu tugasan yang berat, we have to show or we have to portray our extra efforts, kan? Tunjukkan bahawa kita ada usaha yang lebih dan bersungguh-sungguh, dan ketika itulah barulah kita dapat menjadi seorang yang kreatif, kan? Seorang yang diberikan kepercayaan, trust, and we can earn respect, kan, daripada kita punya superior kalau kita dah bekerja, kan, dengan majikan kita. Walaupun kalau kita tak bekerja sekalipun, masih lagi pelajar, kita dapat respect daripada lecturer, kepercayaan daripada lecturer dan sebagainya. Dan yang terakhir pesanan Daud tadi tu, saya bukan apa, saya nak concludekan balik, sebab kita takut nanti dapat hari ni dapat tengok wajah Daud yang handsome saja, kan. Kita nak input daripada Daud tadi tu, di mana Daud sebut tadi, we need to make sure that we always have the options. Apa saja sekalipun kita ada pilihan kita. Terpulang kepada kita. Kita nak 100% kita nak solely on makan gaji, ataupun 100% solely on freelance, become a freelancer, ataupun kita nak jadi hybrid. Macam Daud yang ada sekarang, mungkin boleh jadikan model, kan. Kalau siapa tak ada model lagi, Daud lah modelnya, kan. Hybrid boleh kedua-duanya. Maknanya kalau bahasa Kedah kita kata apa, makan keliling lah. kan. Lebih kurang macam tu lah. Maknanya kita boleh kedua-duanya, kan. Kelebihan yang kita ada, and never too late to start something, or to start everything. Masih lagi sempat, walaupun kita dah final year, sempat lagi. Walaupun kita sekarang ni dah bekerja, sempat lagi. Dan satu poin yang menarik yang Daud sebut tadi, kita juga kena jadi risk taker. Dan risk taker tu, we have to differentiate between risk taker dengan stupidity lah. Macam Daud kata tadi, kan, kita bukan stupid, kita nak ambil semua risiko, tapi kita kena ada kita punya justification kenapa kita nak ambil risiko tersebut, dan risiko tersebut mematangkan kita. Jadi para pelajar sekalian, Daud ada apa-apa lagi yang nak sampaikan untuk kata-kata terakhir? Terima kasih kepada Select, UUM Select for inviting me. I really I'm honored. Jadi terima kasih banyak Daud. Jadi saya mewakili pengarah Pusat Kecemerlangan dan Kebinaan Pelajar Select Jabatan Hak Ehwal Pelajar Universiti Utara Malaysia, dan juga seluruh warga HCP mengucapkan jutaan terima kasih Daud Gladi, pada Daud yang sudi meluangkan masa pada hari ini. Bukan senang nak jumpa orang-orang hebat ni.
Dah lah pernah terlibat zaman kampus tu, menang banyak pingat, banyak anugerah dalam bidang debat dan ucapan awam. Hari ini pula dah bekerja, mampu pula berkongsi dengan kita secara mungkin kita kata pro bono kan pada hari ini, atas khidmat masyarakat dan sebagainya, dapat kongsi dengan kita semua. Jadi Puan Majlis sekalian, sekali lagi saya nak ingatkan, tolong sekiranya anda ingin mendapatkan merit untuk pertemuan pada hari ini, anda boleh isi melalui Google Form yang telah disediakan linknya oleh pihak Select. Dan kepada para staf yang juga mengikuti perbincangan pada hari ini, anda boleh scan QR code yang sedang terpapar di depan skrin anda menggunakan QR attendance yang telah disediakan oleh pihak Universiti Utara Malaysia. Dan sekali lagi saya merakamkan jutaan terima kasih kepada saudara Daud Maddin, seorang pengurus pegawai penyelidikan di Bait Al-Amanah yang mampu untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini sehingga saat ini lebih kurang 1 jam, hampir 1 jam 30 minit bersama dengan kita. Terima kasih Daun Keladi. Mohon insya-Allah boleh bertemu lagi di masa akan datang, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pelajar dan staf UiM yang turut serta pada hari ini menyatakan pandangan, memberikan perkongsian, soalan kepada tetamu jemputan kita pada hari ini. Terima kasih banyak dan semuanya terletak pada pilihan kita. Dan saya sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini, saya nak ingat kepada rakan-rakan pelajar yang ada di luar sana, kita mesti berani, mesti mencabar diri kita dan mampu untuk buat keputusan yang tepat. Jadilah seolah seperti sebuah air yang mengalir. Ditahan di bahagian atas, kita mengalir di bawah. Ditahan di bahagian bawah, kita mengalir ke kanan. Ditahan di bahagian kanan, kita mengalir ke kiri. Ditahan dengan batu keseluruhan punca air. Tak mampu kita tembusi, jadilah kita tsunami yang menghancur luluhkan batu penghalang yang menjadi halangan dan cabaran kita. Mudah-mudahan kita akan terus cemerlang menjadi pelajar yang diidam-idamkan, menjadi graduan yang akan menjadi duta kepada kampus di Sentok, iaitu Universiti Utara Malaysia. Sekian dahulu pertemuan kita pada hari ini. Sebelum terlupa, nak ingatkan, pada minggu hadapan kita akan ada siri bicara Select ataupun Select Talk untuk siri kedua, iaitu bersama dengan seorang tetamu jemputan yang kita jemput daripada Negeri Perlis, seorang pengamal perubatan pergigian dengan tajuk yang lebih menarik, yang menarik insya-Allah, yang akan disampaikan kepada kita semua berkaitan tentang manisnya senyuman, indahnya ucapan. Kita sama-sama akan nantikan nanti berjumpa lagi pada ruangan akan datang pada hari Selasa jam 2.30 petang, insya-Allah akan kudara secara langsung melalui FB Live Select. Jangan lupa untuk follow FB Live Select dan tekan like, butang like FB Live Select. Sekian, kita tunggu dengan pertemuan kita dengan tasbih kafarah surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Daud.